Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sungguhlah mengejutkan kita apabila tindakan Ustaz Bas, pertahan penceramah yang dihukum penjara kes rogol, amat mendukacitakan ramai pihak. Ini telah membawa kepada kecaman bertalu-talu oleh netizen dalam media sosial. Bayangkan, tindakan Ustaz Bas yang mempertahan penceramah yang dihukum penjara kes rogol dikecam. Siapapun penjenayah itu, tak kiralah dia orang biasakah, dia bukan orang biasakah, dia penceramah agamakah, dia ustaz kalebaikah, dia seorang samikah, dia seorang pastorkah. Kalau melakukan jenayah, hukumannya mestilah serupa dan setimpal. Jangan sampai ada diskriminasi di dalam menjatuhkan hukuman. Inilah yang kita kagumi dan banggakan dengan undang-undang yang ada dalam negara kita. Tindakan seorang penyokong PAS mempertahankan Ustaz Muhammad Fatih Mazlan. Tindakan seorang penyokong PAS mempertahankan Ustaz Muhammad Fatih Naim Mazlam yang dihukum penjara 15 tahun dan 3 sebatan kerana merogol kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun dikecam warganet. Terdahulu, Alif Mahari dari Terengganu menegaskan bahawa ustaz yang dipenjara termasuk kerana melakukan amang seksual fizikal terhadap remaja bawah umur itu jangan dihina. Hari ini dia pakai uniform banduan, esok boleh jadi dia sarung kot Perdana Menteri, katanya. Di Malaysia, masuk penjara bukan tanda noktah karier seorang tokoh. Mungkin itulah tiket VIP untuk dia naik ke kerusi empuk Putrajaya. Sindirnya di media sosial. Rata-rata netizen mengutuk Alif Mahari, termasuk mempersoalkan pendiriannya. Jika kes jenayah seksual itu berlaku kepada ahli keluarga sendiri. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan izinkan saya berkongsi dulu. Ini ialah Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak dengan seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita yang menghapuskan semua jenis penyakit yang berakar di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan ini merupakan penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Produk ini lulus KKM dan halal. Jika anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesihatan anda, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Rata-rata netizen sebenarnya mengutuk Alif Mahari termasuk mempersoalkan pendiriannya. Jika kes jenayah seksual itu berlaku pada ahli keluarga sendiri, cakap macam orang tiada pegangan agama, kata netizen. Kesalahan rogol bawah umur adalah jenayah yang amat hina. Di penjara sekalipun ia dianggap paling tercela. Jangan anggap perbuatan ini sebagai suatu yang hebat, tegas pengguna thread Aisyah Rehman. Dalam masa yang sama, perbandingan berbaur sinis yang digunakan oleh Ustaz Fas berkenan juga dikritik memandangkan jenayah rogol adalah dosa besar dan serius. Dalam ilmu balhalagha, ada beberapa istilah bila sesuatu ungkapan itu melampau. Bila dibandingkan dengan kes rogol kanak-kanak, ia sudah jatuh ke tahap gulau. Perbandingan melampau yang tidak wajar dari sudut adab dan sensitiviti jelas pengguna Facebook Muhammad Yunus. Pada 18 September lalu, Ustaz Muhammad Fatih Naim Mazlam yang berasal daripada Terengganu telah dihukum penjara 15 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana merogol serta melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun 4 tahun lalu.
Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Fati 33 tahun didakwa merogol kanak-kanak perempuan berusia 13 tahun ketika itu di sebuah kenderaan yang diparking di dataran Eco World, Bandar Baru Pucuk Alam, Kuala Lumpur, Selangor jam 3 petang dan 7 malam awal Mei 2021. Suami kepada isteri, 3 isteri itu didakwa mengikut Seksyen 376 dalam kurungan 1 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Wah, ini mengejutkan kita. Rupa-rupanya lelaki ini sudah ada 3 orang isteri. Bapa kepada 8 anak itu turut didakwa atas satu pertuduhan melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak sama di tempat serupa pada Jun 2021. Pertuduhan itu dikemukakan mengikut Seksyen 14 dalam kurungan E Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Benarkah kenyataan ini? Yaitu pembangkang atau Kerajaan Perikatan Nasional dahulu hanyalah wajah yang penuh dengan kepura-puraan. Benarkah bahawa Perikatan Nasional berwajah sebuah gabungan yang hidup dengan bernyawa kerana duit, bukan kerana perjuangan, tegasnya dalam satu kenyataan? Persoalan ini memang sangat menarik perhatian kita, bahkan amatlah mendukacitakan kalau benar betul-betul berlaku. Saudara-saudara sekalian, apa yang menariknya petang ini, krisis PAS dan Bersatu adalah gambaran permainan duit sudah sebati dalam Perikatan Nasional. Pernyataan ini amat mengguris hati penyokong, bahkan para pemerhati politik. Angkatan Muda Keharapan menegaskan bahawa pertelingkahan antara PAS dan Bersatu berhubung soal wang hanyalah gambaran budaya rasuah, salah guna sumber dan permainan duit yang sudah sebati dalam Perikatan Nasional PN. Ketua Penerangannya Amar Atan berkata lebih mengejutkan, pengakuan mengenai wang itu datang sendiri daripada pimpinan kedua-dua parti terbabit. Pengakuan ini tidak lain, tidak bukan membongkar pekung sebenar Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang hidup dan bernyawa kerana duit, bukan kerana perjuangan, tegasnya dalam satu kenyataan. Perbalahan antara PAS dan Bersatu berpunca daripada perbelanjaan kempen pilihan raya. Selain perselisihan mengenai calon Perdana Menteri jika PN menang PRU 16. Perselisihan ini memang amatlah mengecewakan ramai orang. Belum lagi menang, belum lagi jadi kerajaan, sudah punya masalah besar. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan izinkan saya berkongsi kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijak dan seimbang, imun badan itulah yang menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Mungkin ini adalah jawapan kepada doa Anda selama ini yang mahu bebas, mahu sehat daripada sebarang jenis kesihatan. Saudara-saudara sekalian, perbalahan antara PAS dan daripada Bersatu, menurut laporan ini berpunca daripada masalah
kewangan serta perebutan calon Perdana Menteri jika PN menang pilihan raya. Mengulas lanjut, Amar berkata, rakyat tidak lupa. Sewaktu PRU15, Perikatan Nasional berbelanja besar, membanjiri media sosial dengan pempengaruh berbayar dan propaganda maya. Beginilah wajah sebenar PN cuba menipu persepsi rakyat dengan kekuatan wang, bukannya meyakinkan dengan dasar yang bernas, ujarnya. Naib Ketua Pemuda Amanah Nasional itu menegaskan lebih menjelekkan PAS yang sering menjajah imej Islam yang ternyata tidak lari daripada politik wang yang bercanggah dengan slogan perjuangan yang dilaungkan. Justru katanya, rakyat terutama anak muda perlu meneliti dengan bijak, memandangkan politik wang yang diamalkan PN bukan sahaja merosakkan demokrasi, malah mengkhianati amanah rakyat. Masa depan negara tidak boleh ditentukan oleh siapa atau parti apa yang paling kaya, tetapi mesti dibina oleh siapa yang paling jujur dan berintegriti, tambah Amar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.